Terima kasih Nur Afni di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman menyambut baik saranan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak agar kerajaan negeri mengambil langkah meningkatkan kutipan hasil negeri dan mempergiat usaha mengurangkan tunggakan hasil. Datuk Musa berkata kerajaan negeri sentiasa menjalankan pelbagai usaha bagi meningkatkan hasil negeri. Itu sama memang sudah kita usahakan. Kita sentiasa berusaha untuk menambah dana negeri. Jadi dari masa ke masa kita berikhtiar dan mencari cara-cara baru, kaedah-kaedah baru macam mana kita boleh menambah hasil. Saya ingat kita sambut baik saranan yang amat berhormat Perdana Menteri itu. Datuk Musa ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan zakat di Kampung Nunuyan Laut, Sandakan. Pada Isnin lepas, Perdana Menteri selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Kewangan Negara di Putrajaya berkata, secara purata bagi tempoh 2010 hingga 2014, tunggakan hasil negeri adalah melebihi 2 bilion ringgit setahun. Sekiranya tunggakan hasil dapat dikurangkan, misalnya sebanyak 25%, ia akan meningkatkan hasil negeri sebanyak 500 juta ringgit. Dalam pada itu, Datuk Musa selaku pengerusi UMNO Negeri menyatakan bersetuju dengan penangguhan pemilihan UMNO selama 18 bulan seperti diumumkan Presiden UMNO Datuk Seri Najib Jumaat lepas. Menurut Datuk Musa, penangguhan itu memberi peluang kepada pemimpin untuk memperkukuh parti agar lebih kuat dan mantap. Pada majlis itu, seramai 987 golongan memerlukan menerima sumbangan berupa duit raya dan beras daripada Pusat Zakat Sabah PZS. Penduduk terjejas gempa bumi dan juga banjir lumpur di Ranau baru-baru ini dinasihatkan untuk tidak bimbang serta bersabar kerana pelbagai bantuan yang dikenal pasti akan diberikan secara berperingkat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Paginatan Datuk Siringan Gubat berkata bantuan itu termasuklah usaha membaik pulih bangunan yang rosak akibat gempa bumi antaranya sekolah, masjid dan hospital yang mengambil masa lama untuk disiapkan. Kita harap apa yang sudah dikenal pasti untuk diberi peruntukan, itulah harapan kita yang besar lah. Dan kita tidak ragu-ragu. Apa yang sudah diluluskan, dijanjikan itu pasti akan sampai. Datuk Siringan juga berpuas hati terhadap keprihatinan pelbagai pihak dari dalam dan luar negara yang tampil memberi bantuan kewangan melalui Jawatan Kuasa Bencana Alam Negeri dan juga daerah selain pelbagai keperluan lain. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui media di Kota Kinabalu. Kerajaan Persekutuan memperuntukkan sejumlah 8.84 juta ringgit bagi menambah baik pelabuhan di Kudat sebagai persediaan merealisasikan perkhidmatan feri Roll on Roll Out atau RORO antara Kudat dan pelabuhan Brooks Point di Palawan, Filipina. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Teo Chee Kang, ketika ini pakar perunding telah pun dilantik manakala pelan projek telah siap dirangka. Kerja-kerja fizikal dijangka akan dimulakan tidak lama lagi. Perkhidmatan feri RORO tersebut akan bermula hujung tahun ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Datuk Teo yakin perkhidmatan tersebut mampu meningkatkan hubungan diplomatik antara Sabah dan wilayah Palawan. Ia sekaligus merealisasikan objektif serta hala tuju kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP IAGA dalam merapatkan jurang antara negara anggota menerusi kerjasama ekonomi, perniagaan, pelaburan dan perdagangan. Datuk Teo berucap demikian sempena majlis menandatangani persefahaman pembentukan Dewan Perniagaan dan Industri Sabah Palawan SPCCI di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, ketika berucap dalam majlis sama, Gubernur Wilayah Palawan Filipina, Jose Alvarez berkata, perkhidmatan feri tersebut akan menjadi perintis bagi Sabah dan Palawan untuk menjalankan kerjasama dua hala. Menurutnya, kemudahan perkhidmatan terminal feri RORO di Pelabuhan Brooks Point, Palawan kini ia dijangka berupaya menampung sehingga 2.6 juta penumpang setahun.
Dalam pada itu, Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU pembentukan Dewan Perniagaan dan Industri Sabah Palawan SPCCI yang disaksikan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Teo Chee Kang dan Gubernur Wilayah Palawan Filipina Jose Alvarez di Kota Kinabalu tersebut akan membuka ruang kerjasama yang lebih intensif dalam bidang pelancongan, kebudayaan, pertanian serta keselamatan. Menurut Datuk Teo, faktor geografi yang berdekatan merupakan satu kelebihan untuk meneroka potensi perniagaan di kedua-dua wilayah secara maksimum. Katanya ia bukan sahaja dari segi perniagaan, malah lanjutan manfaat bersama dari segi pelancongan dan kebudayaan yang memberi peluang kedua-dua wilayah memahami latar belakang masing-masing. Datuk Teo percaya ahli SPCCI juga berupaya menjana pembangunan di kedua-dua wilayah melalui kerjasama rapat demi kesejahteraan bersama. Pada masa sama, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Gubernur Wilayah Palawan, Jose Alvarez dan pengerusi Total Megalinks dan Berhad, Datuk Amir Kahar kerana mengambil inisiatif untuk mewujudkan perdagangan dan perniagaan dua hala tersebut. Seramai 20 pelatih Institut Latihan Teknik dan Perdagangan ILTP Kampus Papar yang mengikuti program Teknologi Kimpalan 6G dan 30 pelajar ILTP Kampus Kota Kinabalu bagi program Juru Kecantikan dan Dandanan Rambut menerima sijil tamat latihan masing-masing dalam satu majlis yang diadakan di Kota Kinabalu. Sijil tamat latihan anjuran Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM Sabah ini disampaikan Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Datuk Siringan Gubat. Turut hadir Setiausaha Tetap Kementerian Datuk Bruno Vun dan Pengarah JPSM Billy Yumbot. Terdahulu berucap, Datuk Siringan menasihatkan para pelatih untuk bersikap proaktif dalam mencari pekerjaan selain bijak mewujudkan peluang sendiri tanpa perlu bergantung harap kepada orang lain. Dalam pada itu, pelatih yang ditemui memberitahu komitmen, dedikasi serta minat yang mendalam merupakan antara resepi kejayaan mereka dalam menamatkan pengajian. InsyaAllah saya ingin berniaga. Berniaga maksud saya membuka salon kecantikan, pusat kecantikan. Tapi sebelum tu saya kena bekerja dulu, cari pengalaman. Supaya saya lebih yakin dalam menempuh kehidupan saya and then dalam saya mau buka salon kan. Dia memberi saya lebih pengalaman. Kerja dulu sementara mencari duit untuk membuat buka bengkel. Kesemua graduan yang menerima sijil dalam majlis tersebut merupakan pelatih kursus sesi pertama tahun 2015. Seterusnya kita ikuti paparan acara-acara yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini Rabu 1 Julai 2015. Pada pukul 8.30 pagi berlangsung Majlis Serah dan Terima Jawatan Komander Pasukan Gerakan Am Brigade Sabah Kinarut Papar di Padang Kawat Brigade Sabah PGA Kinarut. Manakala pada pukul 8.45 pagi, pelancaran Sabah International Folklore Festival 2015 bertempat di perkarangan Wisma Enterprise Kota Kinabalu yang dijangka dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Sementara itu, 10 pagi nanti, rombongan Persatuan Pencegah Batuk Kering Sabah Sabata akan melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Juhar Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan hormat terhadap Tun Juhar juga akan dilakukan oleh rombongan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sabah pada pukul 11 pagi di Istana Negeri Kota Kinabalu. Baiklah saudara, paparan itu tadi mengakhiri sumbangan bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Nur Afni di Angkasa Puri. Silakan.